Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi seperti biasa pada pagi Ahad minggu terakhir untuk insya-Allah kita menyambung pembahasan kita, dan insya-Allah ini adalah bahagian terakhir daripada mengenal akidah Imam Empat Mazhab yang berkenaan dengan asma' dan sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kali terakhir kita bincangkan pada bulan tahun lepas ada berkaitan dengan Imam Syafi'i rahimahullah punya akidah berkenaan dengan Allah taala dan masalah asma dan sifat. Dan pagi ini insya-Allah kita akan sambung dengan bahagian terakhir, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Okey, pengenalan sebelum kita bincang tentang apa akidah yang ada daripada beliau tentang asma dan sifat Allah taala. Seperti biasa kita akan bincangkan pengenalan ringkas tentang hidup beliau. Siapakah beliau? Okay, beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal bin Hilal Al-Zuhli Al-Syaibani Al-Marwazi Al-Baghdadi. Jadi gelaran belakang tu ada yang berkaitan dengan tempat lahir dia, kabilah keturunan dia. Dia Syaibani daripada Yaman. Keluarga dia daripada Yaman. So dia jadi panggil Syaibani. Marwazi nama tempat dia menetap, dan Baghdad tempat dia lahir. Okay, jadi nama gelaran dia Abu Abdullah, kunyah dia Abu Abdullah, yang asal daripada Maru, dan dilahirkan di Baghdad, dan padanya dia belajar. Dia besar di belah Iraq, walaupun keluarga dia asal keturunan daripada Yaman, tapi dia berhijrah ke sebelah Iraq. Dia lahir tahun 164 Hijrah, 164. Dan dia mati tahun 241 Hijrah. Dia telah mengembara ke Kufah, Basrah, Syam, Hijaz dan juga Yaman. Ikut yang pada kehidupan dia tak menetap di tempat. Macam Imam Syafi'i sendirilah. Dia kan lahir dia dekat tempat dia berhijrah tu, daripada dia lahir di Palestin, belajar mula di Mekah, pergi ke Iraq, kemudian akhir menetap di Mesir dan meninggal di sana. Imam Ahmad bin Hanbal macam tu juga. Dia orang tak diam pada satu tempat, sentiasa berpindah randah. Dan apa dia maksudkan dengan kita musafir ini, dalam semua musafir yang dia buat adalah dalam mencari hadis, mempelajari hadis. Dengar di mana ada ulama tentang menghafal hadis, dia akan pergi sana. Okay. Kemudian dia pulang ke Baghdad. Dan apabila datang Imam Syafi'i rahimahullah ke Baghdad, dia telah belajar pada Imam Syafi'i. Dia duduk dengan Imam Syafi'i, belajar dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian dia berijtihad sendiri. Memang kerana dia seorang ulama yang menghafal hadis, mula dia belajar dengan Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian dia berijtihad sendiri. Dan dia inilah kita panggil mazhab Hanbali ni dinisbah kepada beliau. Kita tahu semua imam-imam empat mazhab ni, mereka sendiri bukan bermazhab dengan mazhab tertentu. Maka mereka memahami dalil, dan orang mengikuti mereka dipanggil sebagai bermazhab dengan mazhab tertentu. Macam Imam Syafi'i sendiri bukan mazhab Syafi'i. Siapa yang ikut Imam Syafi'i kata mazhab Syafi'i, ikut pendapat Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal juga, dia tak bermazhab Hanbali, tapi siapa ikut dia digelar sebagai pengikut pada Ahmad bin Hanbal. Itu asas. Malik macam tu, Abu Hanifah macam tu. Okay, tapi yang kita nak tumpukan adalah masalah akidah. Bab fiqh, betul, kita kata mereka ada kefahaman dan cara memahami dalil yang tersendiri, berbeza dengan zaman ataupun tempat dia tinggal,
berbanyak hadis dia jumpai akan berbeza, tapi pada asas akidah ni adalah benda yang sama. Apa yang kita bincangkan tentang Abu Hanifah, tentang Malik bin Anas, tentang Imam Syafi'i rahimahullah, sama je, tidak ada perbezaan. Okey. Dia imam dalam hadis dan fiqh, cuma kitab fiqh dia tak karang. Berbanding dengan Imam Syafi'i rahimahullah, kitab fiqh tu ada karangan beliau, ada himpunan hadis, ada himpunan fiqh, bahkan usul fiqh macam kitab Risalah, kitab Imam Syafi'i rahimahullah terkenal sebagai kitab yang dikarang ataupun beliau dikumpulkan direct daripada beliau berkenaan dengan masalah fiqh. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal dia tak suka orang tulis pendapat dia. Semua ni adalah apa yang dinukilkan oleh anak murid dia berkenaan dengan pendapat Ahmad bin Hanbal. Apa Ahmad bin Hanbal kata tentang perkara sekian. Dari situlah diketahui apa yang dia putuskan berkenaan sesuatu hukum. Okey. Tapi dia tak mengarang. Yang dia karang nanti kita bincangkan kitab karangan dia ada kitab hadis. Kitab hadis. Beliau telah berdiri satu pendirian yang sangat terkenal dalam ujian berkenaan dengan penciptaan makhluknya Al-Quran. Pada zaman beliau hidup dulu, memang berlaku satu keadaan bila pertukaran daripada kerajaan Bani Umayyah jadi kerajaan Abbasiyah. Dan kerajaan Abbasiyah dalam rintitan khalifah demi khalifah tu memang ada 3 khalifah Bani Abbasiyah. Mereka ni macam terkesan dengan fahaman Mu'tazilah dan mereka pegang dan paksa orang tu ikut. Ada yang dibunuh, ada di penjara, yang kita bincang Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan. Semua mesti cakap Quran makhluk. Dia benar start daripada Khalifah Ma'mun, Mu'tasim dan juga Wathiq. 3 khalifah Bani Abbasiyah ni semua berpegang dengan fahaman berkenaan. Lalu diorang paksa dan juga kenakan kepada semua ulama cakap macam tu atau kena hukum. Imam Ahmad bin Hanbal adalah di antara yang berdepan dengan keadaan tadi dan dia tidak menukar pendapat dia. Dia tak kata Quran, dia kata Quran bukan makhluk, Quran kalamullah. So, benda ni ada apa yang tak pernah diajar oleh Nabi SAW. Untuk orang yang berfahaman dengan falsafah, dia kata benda tak ada tadi, sekarang ada baru. Macam tadi Allah tak kata, sekarang Allah kata, baru kata-kata tu makhluk. So dia kenakan kepada falsafah tadi. Lalu siapa yang tak percaya, tak ikut dengan apa mereka kata, dihukum. Ini yang memang kita kata panggil apa, tempoh yang panjang dilalui oleh para ulama. Dia kata semua kena test. Apa pendapat? Tak betul je, mau dibunuh ataupun akan disiksa dan juga dipenjarakan. So, Imam Ahmad bin Hanbal terkenal dengan dia berkeras untuk tidak mengatakan Quran itu makhluk. Banyak para ulama yang sekeliling dia yang bersama-sama dengan ikut dia telah menukar kata-kata. Saya kata cakap je, pasal dia macam orang dipaksa kata-kata kufur. Kalau orang tu diugut untuk mengatakan kata-kata kufur, lalu disiksa dan diancam untuk dibunuh, dia boleh mengatakan kata-kata berkenaan, merujuk kepada kisah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, keluarga dia dibunuh, mak dia, bapak dia, untuk kerana masuk Islam dibunuh mereka. So ketika sampai pada Ammar bin Yasir, disuruh dia mengatakan kata-kata kufur yang berkaitan dengan Nabi SAW, dia cakap. Tapi lepas tu jumpa Nabi dalam keadaan menangis dan sedih. Lalu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran berkenaan dengan pendirian yang dibuat oleh Ammar bin Yasir dengan mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dalam ayat surah An-Nahlu 106. An-Nahlu 106 yang berkenaan dengan orang yang barisan ataupun garis panduan terkeluar agama atau tidak, disebut dalam ayat tersebut. Dan hujung ayat berkenaan Allah nyatakan kecuali siapa yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang dalam iman. Maka dipaksa, maka dicakap juga untuk selamatkan nyawa, maka tak mengapa. Cuma Imam Ahmad bin Hanbal dia berkeras, tak nak cakap. Dan bila datang kepada dia Yahya bin Ma'in dan lain-lain, dia punya teman-teman dia suruh cakap saja. Dia kata orang-orang berkenaan telah pun dibunuh dan diancam bunuh. Korang baru saja diancam untuk pukul, belum pukul lagi,
tapi korang dah tukar pendapat, dia kata. Baru diancam. Diorang tu dah dibunuh dah. Korang baru diancam, korang dah tukar. Kan? Itu yang Imam Ahmad bin Hanbal cakap kata-kata dia masyhur. Idza sakatal alimu taqiyatan wan nas yajhalun famata yazharul haqq. Bila orang yang alim itu diam kerana berpura-pura, sedangkan orang ramai tidak mengetahui, bilakah akan zahir kebenaran. Ni benda ni, kata-kata ni apa yang kita panggil semua orang yang belajar agama, yang tahu halal haram, yang tahu benda salah dan betul, memang tak boleh dikunci mulut dia untuk tidak mengatakan kebenaran. Saya pernah sekali waktu saya nak bukan saya paksa lah, kita jemput seorang pensyarah daripada UKM untuk bentang tajuk, pasal dia antara panel tentang tajuk ESQ tu sesat, dia panel yang pernah buat kajian. Sehingga kami panggil dia untuk datang bercakap, saya letak kat email tu ayat ni, ayat kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal, idza sakatal alimu taqiyatan, bila diam orang yang alim itu kerana berpura-pura, wan nas yajhalun, dan orang ramai masih jahil, famata yazharul haq, bila kenyata kebenaran dia datang. Waktu dia datang pergi ceramah tu, buat pembentangan, dia kata saya sebenarnya berat nak cakap benda ni, tapi pasal dalam email jemputan yang diberi kat saya, ajak saya datang, dia kata-kata Imam Ahmad ni disebut, dia datang je lah. Dia kata kalau dia tak datang, dia rasa dia dah terlibat dengan kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Dia alim, dia tak bercakap, orang tak tahu, kebenaran takkan nyata. Datang je tak bercakap. Macam kena paksa, sikit paksa lah. Saya bukan paksa dia, tapi kita kalau dia tak bercakap, dia pengkaji, macam mana kita nak suruh dia cakap? So ni realiti. Macam Ahmad bin Hanbal, dia keras, tak nak lepas, dia takkan tukar. Sebab dia kata benda ni bukan benda yang diajar oleh Nabi SAW. Dia kadang-kadang benda macam ni yang kita faham bila berkaitan dengan akidah atau fiqh, bila sekiranya tak ada daripada kurun yang utama, kurun yang afdal, yang ini para sahabat, tabi'in, tabi'in, tak ada dalam zaman tersebut akan fahaman tadi atau pegangan tadi, tidak boleh untuk kita membuat satu fahaman baru bertentangan ataupun memestikan orang untuk memahami dengan pemahaman kita. Sebab itu realiti. Sebab Quran dan Sunnah ini, kan, Quran dan Sunnah itu bergandingan, dan tak ada sebenarnya datang tak difahami agama kemudian baru difahami. Tajuk Quran makhluk ni muncul lepas falsafah masuk dalam dunia Islam. Masuk falsafah dalam dunia Islam, baru start perbahasan tadi. Sedangkan benda ni kita tahu kalamullah, habis cerita. Dan Allah Ta'ala tak ada seumpamanya. Nak umpama macam apa tak ada contoh. Kan kita pernah terang kali kan, tajuk berkenaan asma dan sifat Allah Ta'ala ni, apa Allah Ta'ala kata tentang diri dia, itulah yang Allah Ta'ala kata. Kita tak boleh nak bagaimanakan, tak boleh kita tolak, tak boleh kita buat tak faham. Kalimah kita faham tapi tak tahu cara. Words yang didatangkan, kalimah yang didatangkan tu kita faham. Bila kata Allah Ta'ala berkata-kata, kita faham lah berkata-kata. Macam mana kita tahu? Sebab Allah Ta'ala tak ada contoh untuk dibandingkan. Kalau manusia kita ada bandingan, kalau makhluk Allah Ta'ala ada bandingan. Kita macam apa? Macam ni. Macam apa? Macam ni. Untuk macam Allah Ta'ala tak ada. Sebab Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tapi untuk kita batalkan apa Allah Ta'ala kata tentang dirinya, ini nampaklah. Seolah kita lebih tahu tentang Allah berbanding Allah Ta'ala sendiri. Kita lebih tahu tentang Allah Ta'ala berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini realiti yang Imam Ahmad bin Hanbal berpegang, tak nak tukar. Sampaikan dia dipenjarakan dan dipukul. Dan dia kata sini dan dia mengetuai kumpulan yang menentang pemikiran Quran makhluk ni, dan dia telah menanggung, dia dan teman-temannya, banyak daripada kesakitan dan juga kemudaratan, telah merintahkan Mu'tasim, salah satu di antara khalifah yang Imam Ahmad bin Hanbal berada pada zamannya, yang percaya dengan fahaman Mu'tazilah tadi. Dia telah diperintahkan oleh Mu'tasim untuk dipukul dengan cemeti, pukul dengan sebatan, siap, dan dipukul sampai koyak kulit dia. Yang tukang pukul tu pun kesian, nak pukul, tapi kena pukul tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari dia pukul. Berapa lama dipenjarakan dia, selagi tu dia dipukul. Dan dikurang dalam 28 bulan.
Ini salah satu waktu Mu'tasim. Waktu Ma'mun dia kena, waktu Wathiq pun dia masih lagi kena. Dia memang dia tiga khalifah tadi, Imam Ahmad bin Hanbal kena keluar masuk penjara. Okay, kerana tak mengikut akan lenggok kesalahan apa yang dipegang oleh khalifah ketika itu. Dia masalah benda lain dia patuh. Dan dia tidaklah pula Imam Ahmad bin Hanbal bila dia tak suka dengan pemerintah yang pukul dia sebagainya, dia tak doa ya Allah musnahkanlah. Kadang-kadang teman-teman dia katakan doa dia makbul. Terkenal Imam Ahmad bin Hanbal doa dia makbul. Dia orang kata dengan dia doa je lah ke atas khalifah biar musnah ke jatuh ke. Dia kata apa? Dia kata khalifah yang ada ni kan Bani Abbas, anak-anak keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, keluarga Nabi SAW. Jadi aku tak nak doa ke atas mereka, dan aku harap dengan aku tak doa ke atas mereka, aku dapat syafaat Rasulullah SAW pada hari akhirat nanti. Dia macam tu sekali dia fikirkan. Yang zaman kita sekarang ni macam-macam orang minta kan, pemimpin jatuh lah, tergolek selongkang sebagainya, yang tak kena dengan fahaman ahli sunnah. Kita tak setuju satu benda, tapi untuk kita ingkar dan juga menentang, menjatuhkan pemerintah tu adalah haram. Tak suka kita faham. Macam orang tak suka makan, tak suka tak apalah, tapi jangan kita ada idea tadi. Sebalik pada asal ini bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Okey. Lalu dia dikenakan pukulan, dikurung sebagainya, dan dia tetap kekal mengharap ganjaran Allah Taala. Okey. Lalu apabila diorang tahu yang Imam Ahmad bin Hanbal takkan tukar pendapat, mereka lepaskan kurungan dia. Dan pada zaman Khalifah Wathiq billah, dia dilarang dia daripada berfatwa, diperintahkan untuk bersembunyi. Sampai ada orang datang nak jumpa dia, nak belajar hadis, pergi rumah dia, pura-pura jadi tukang sapu sampah untuk belajar hadis dengan dia, tapi dia tak boleh mengajar, dia diam je. Cuma Wathiq ni yang terakhir ni, dia yang berhadapan dengan keadaan di mana Imam Ahmad bin Hanbal berjaya jadikan dia berhenti daripada berpegang dengan fahaman Mu'tazilah. Saya pernah dengar ada orang kata Imam Ahmad bin Hanbal gagal. Dia gagal meyakinkan khalifah-khalifah tadi bahawa sunnah tu betul, atau pegangan tidak kata Quran tu makhluk tu betul. Tapi sebenarnya Imam Ahmad bin Hanbal lah yang menyebabkan berhentinya fahaman tersebut. Sebab dia ketika sebelum dia dilepaskan, Al-Wathiq, khalifah terakhir yang dia berhadapan tu, dia telah nak dengar, dia telah suruh Ahmad bin Abi Du'ad, mufti Mu'tazilah, berdebat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi bila dalam perbualan tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal depan khalifah lah, Imam Ahmad bin Hanbal kata, dia Abi Du'ad kata, tanyalah aku jawab. Jadi Imam bin Hanbal kata, soalan dia, benda yang kau cakap ni Quran makhluk ni, Rasulullah tahu, sahabat tahu tak? Rasulullah tahu, sahabat tahu tak? Oh, dia kata tak tahu. Sebab benda tak pernah cakap, dia tak tahu. Jadi Imam bin Hanbal kata, macam mana engkau boleh sebut benda yang Nabi tak tahu, sahabat tak tahu? Oh, okey, tukar. Patah balik. Soal semula. Dia kata okey, soalan dia pasal dia tak boleh jawab kan. Dia kata bila kata macam mana engkau boleh cakap benda Nabi tak tahu, para sahabat tak tahu. So jadi Ahmad bin Abi Du'ad kata, ulang balik soalan. Imam bin Hanbal pun ulang balik sekali lagi. Apa kau cakap ni, apa kau ajak orang ramai ni, Nabi tahu, sahabat tahu tak? Dia kata tahu. Dia tadi cakap tak tahu, tak boleh jawapan, cakap tahu pula. Imam bin Hanbal soalan kedua dia kata, ada Nabi ajak, ada para sahabat ajak. Kalau Nabi tahu, Nabi ajak tak orang untuk berpegang dengan fahaman ni, atau beriman, percaya bahawa Quran tu makhluk? Ada? Tak ada. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal kata, kenapa tak luas untuk engkau, apa luas untuk mereka? Mana bila para sahabat tak sebut, tak ajak, tak sembang tajuk ni, dan itu luas untuk mereka, diam. Kenapa tak luas untuk engkau diam juga? Kenapa tak luas untuk engkau, apa luas untuk mereka? Jadi Al-Wathiq dengar apa kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia terfikir. Dia kata, macam mana boleh tak luas untuk aku, apa luas untuk mereka? Sahabat tak bincang, Nabi tak bincang, sahabat tak bincang, aku bincang buat apa? Mana kenapa tak boleh diam? Itu soalan yang timbul. Jadi lepas tu Wathiq berhenti. Itu yang ujung dia lepaskan Imam Ahmad, dan dia tak benarkan lagi fatwa. Tapi pada asasnya telah berhentilah
fahaman Mu'tazilah ketika itu menguasai kerajaan Abbasiyah. Okey. So dia kata benda ni dia duduklah kat rumah dia sampai mati Wathiq, pemerintah yang terakhir itu. Lalu hilanglah ketika itu akan tajuk Quran makhluk ni berhenti, fitnah ni berhenti pada zaman Khalifah Mutawakkil. Okay, dan hilang pemikiran ciptaan Al-Quran ni, dan telah zahirlah Mutawakkil memuliakan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga ni dia rasa, dia adik-beradik pada Wathiq, dia rasa macam Imam Ahmad bin Hanbal patut dimuliakan. Jadi dia panggil Imam Ahmad bin Hanbal, Khalifah panggil Imam Ahmad bin Hanbal nak muliakan dia dan perintahkan untuk dia banyak hadiah-hadiah yang besar, tapi Imam Ahmad bin Hanbal tak terima. Okay. Dan dia berikan pakaian, Imam bin Hanbal diberikan pakaian diraja. Kita kalau dapat pakaian diraja ni seronok kot, orang muliakan kita dengan pangkat dan sebagainya. Jadi Imam bin Hanbal dia malu daripada daripada khalifah, dia pakai pakaian tadi. Kemudian dia kata dia pakai sampai tempat yang dia dia keluar tempat dia tinggal, dia tanggal dengan pakaian tersebut dan dia menangis. So dia tak suka dengan keadaan tadi. Kan Mutawakkil lepas tu hantar pada dia makanan setiap hari, makanan yang khusus, dan menyangka bahawa Imam bin Hanbal makan makanan tersebut, tapi sebenarnya dia berpuasa. Makanan tu bagi kat orang lain tapi dia berpuasa. Okey. Sampailah dia pergi, dia pulang ke Baghdad. Dia berhentilah akan perkara tersebut. Dan dia kata dia mendengar hadis daripada hadis yang besar dan syekh-syekh di Baghdad, dan telah meriwayatkan hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim. So Imam Ahmad bin Hanbal dia ni adalah di antara perawi hadis bagi Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari tu anak murid Imam Ahmad, Imam Muslim pun anak murid Imam Ahmad. So nak ceritakan bahawa dia pun ni guru kepada ulama yang siapa yang selapis dengan mereka. Okey. Dan dia ni imam pada ahli hadis pada zaman beliau, dan dikira daripada rijal hadis yang kita panggil kukuh dari segi fiqh. Dia bukan bila orang tu ada ilmu hadis semestinya dia tak tahu fiqh, tak. Tapi kebanyakan orang kadang dia ada hadis tapi tak faham cara nak menggabungkan. Pasal Imam Syafi'i sendiri ketika pergi ke Baghdad, dia punya kaedah macam dalam masalah dalil tadi, dia tak melagakan dalil dengan dalil. Ni masalah usul fiqh. Imam Ahmad bin Hanbal dia dikira orang yang termasuk, macam pasal dia belajar dengan Imam Syafi'i, dia tahu untuk menggabungkan dalil dan tidak. Dia ni dikira sebagai orang yang hafal hadis tapi tak tahu fiqh. Okay, ini asas yang kita kena faham. Okey, antara karangan beliau Musnad Ahmad bin Hanbal, yang dia karang kitab hadis ni berdasar kepada nama para sahabat. Dia macam Abu Bakar, apa hadis Abu Bakar riwayatkan, apa Umar riwayatkan, apa Uthman riwayatkan, apa Ali riwayatkan. Dia kumpul semua dia ikut nama. Okey, betul siapa-siapa para sahabat yang apa hadis dapat daripada orang Syam, hadis dapat daripada orang Iraq. Dia gabungkan macam tu. Dan kitab dia tu merangkumi lebih daripada 40,000 hadis. Hadis Musnad Ahmad tu lebih 40,000 hadis. Dan juga dia ada kitab Mentaati Rasul, kitab Nasakh Mansukh, kitab Ilal, mana kecacatan hadis-hadis, kitab Jarh wa Ta'dil, dan selain itu dia mati umur dia 77 tahun, tahun 241 Hijrah, umur dia 77 tahun. Jadi semua ni daripada kitab Siyar A'lam Nubala, Tarikh Baghdad, Bidayah Nihayah Ibn Kathir, Syadatul Zahab, Wafayatul A'yan, dan juga Fihrisat, dan juga ini juga datang dalam ensiklopedia pengetahuan Islam, tajuk Ahmad bin Hanbal. Okay. Jadi itu seringkas dia punya sejarah hidup. Okay. Akidah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu pada tauhid. Okay. Pertama, Imam Ahmad bin Hanbal su'ila anit tawakkuli. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya mengenai tawakal. Apa itu tawakal? Okay. Qala, beliau berkata, qat'ul istisyrafi bil iyasi minal khalqi, memutuskan akan rasa putus asa daripada makhluk. Jadi kalau kita faham tawakal tu, kita bergantung pada Allah Ta'ala, berserah diri pada Allah Ta'ala. Dia pula faham bahawa kalau kita tak ada langsung rasa putus asa dari makhluk, itu maksud dia tawakal. Sebab yang memberi kita sebenarnya ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita tahu bahawa siapa saja yang tolong kita, siapa saja bantu kita, siapa buat apa untuk kita, semua tu dah daripada Allah Ta'ala.
Mana kita tak nampak pun makhluk tu sebagai punca bagi apa-apa yang datang kepada kita. Berterima kasih itu iya, tapi tidak bermaksud kita kata makhluk ni lah yang salah satu jalan. Kadang-kadang kita akan rasa putus asa. Mana ada lagi dalam diri kita ni harapan dia akan tolong kita. Jadi tak ada, kita dah terputus, tak ada mengintai-ngintai kepada rasa putus asa kepada makhluk, itulah tawakal. Ini dalam Tabaqat Hanabilah jilid 1 416. Kedua, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, dia telah yazilillahu azza wa jalla mutakallima, berterusan sentiasa Allah Taala itu berkata-kata. Wal Qur'anu kalamullah azza wa jalla, dan Quran itu kalam Allah yang maha perkasa lagi maha agung. Ghairu makhlukin, bukan makhluk. Wa ala kulli jihatin, dan pada semua arah. Mana dia bukan kata-kata makhluk dari segi lafaz ke tak, semua arah dia bukan kata-kata makhluk. Wala yusafullahu bi syai'in aktsara mimma wasafa bihi nafsah, dan takkan disifatkan Allah dengan sesuatu lebih daripada apa disifatkan dengannya dirinya sendiri. Azza wa jalla, maha perkasa lagi maha agung. Ini kitab Mihnah terhadap Imam Ahmad bin Hanbal, muka surat 68. Ini cara kita faham. Macam disebutkanlah Allah Ta'ala berkata-kata, bukan kata-kata orang tu bukan makhluk. Dan diceritakan sifatkan Allah lebih daripada Allah Ta'ala sifatkan diri sendiri. Ketiga, daripada Abu Bakar Al-Marwazi atau Marudhi, qala, beliau berkata, aku telah tanya Ahmad bin Hanbal mengenai hadis-hadis yang dibawakan oleh Jahmiyah, yang ditolak oleh Jahmiyah. Jahmiyah ni pengikut pada Jaham bin Safwan. Di dalam sejarah umat Islam, seorang lelaki nama Jaham bin Safwan, dia menimbulkan satu fahaman dia adalah, kalau kita kata Allah Ta'ala ada sifat yang makhluk ada, ayat ni dengar bunyi macam pasal kononnya nak sucikan Allah daripada keserupaan dengan makhluk. Maka dia kata kalau orang tu kata Allah Ta'ala ada sifat macam makhluk, maka dia telah kafir. Dia menyumpurkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Contoh bila kita kata Allah berkata-kata, Allah sendiri kata dia berkata-kata. Allah berkata, kata kita dia melihat, dia mendengar. Bila Allah Ta'ala kata dia melihat, mendengar, berkata-kata, dia sayang, dia marah, benda tersebut sebenarnya walaupun pada kita ada sifat yang sama, tapi bukan bermaksud kita menyerupakan Allah dengan kita. Ini asas yang kita faham. Habis kumpulan ni dia kata kalau cakap Allah berkata-kata makhluk. So dia kata Allah tak berkata-kata. Allah tak melihat, tak mendengar. Jadi kita kata apa? Dia keluar ke kalimah baru. Saya tengok ada 2-3 orang dekat Malaysia ni yang guna nak sebarkan ilmu kalam, yang fahaman Jahmiyah ni. Dia kata apa? Dia kata Allah tak berkata-kata. So kalau kita kata dia berkata-kata, dia macam makhluk. So apa? Kita kata Allah perkata. Tak melihat, pelihat. Tak mendengar, pendengar. Kalimah tu kita buka kamus pun tak ada, tak wujud. So dia buat kalimah baru kononnya nak khas bagi Allah. Pelihat, bukan melihat, pelihat. Pendengar, bukan pendengar, pendengar. Sebab kononnya nak reka kalimah baru bagi Allah Ta'ala, sebab tak nak serupa dengan makhluk. Sedangkan kita tahu asas bahasa Arab, bila kita kata Allah Ta'ala melihat, kita faham melihatnya Allah Ta'ala akan kita, apa kita buat, melihatlah macam kita lihat. Cuma masalahnya lihat Allah Ta'ala tu tak serupa dengan lihatnya makhluk. Kita faham akan nama atau sifat Allah Ta'ala, beriman dengannya untuk kita beramal. Bila kita kata Allah Ta'ala mendengar doa, seruan kita, kita berdoa. Allah Ta'ala melihat akan apa yang kita lakukan, kita jaga-jaga perbuatan kita. So setiap kali kita beriman dengan sifat Allah Ta'ala, asma' dan sifat Allah Ta'ala, dia ada dekat situ, kita punya reaksi dengan nama-nama tersebut, dengan sifat-sifat berkenaan. Ini cara betul. Adapun kumpulan Jahmiyah ni dibatalkan. So dan tolak hadis. Jadi Abu Bakar Al-Marwazi tanya berkenaan dengan hadis-hadis yang ditolak oleh Jahmiyah, kumpulan yang konon nak sucikan Allah dari sifat makhluk. Last kali dia buang apa Allah Ta'ala firman tentang dirinya. Okey. Dia kata jadi apa dia kata jadi Abu Bakar Al-Marwazi tanya dalam asma' dan sifat, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang ditolak oleh Jahmiyah, melihat Allah, Isra' dan kisah Isra', perjalanan daripada Mekah ke daripada Mekah ke Baitul Maqdis, ditolak. Dan kisah Arash. Sebab apa diorang tak terima kisah Arash. Arash di atas. Kalau tuan-tuan belajar kisah Isra' dan Mi'raj bulan ni Rejab kan,
Bulan ni lah. Dan kisah Isra Mi'raj tu, Nabi SAW buat apa? Ini kita bincang, buat apa? Apa yang berlaku pada Nabi SAW? Baginda diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lepas tu, ini kedua ni, Mi'raj ke langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, menerima daripada Allah Ta'ala solat. Ini betul-betul bertentangan dengan akidah kumpulan yang kata Allah ada tanpa bertempat, Allah ada di mana-mana. Jadi kumpulan ni dia tak nak cakap cerita ni. Sebab apa? Kalau cakap apa akidah yang dia ada Allah Ta'ala ada di mana-mana, batal lah. Betul, dia tak nak cerita. Jadi dia tolak hadis Isra Mi'raj, tolak. Pak Nabi katakan baginda naik langit pertama, naik langit kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Dan pada langit ini nampak Nabi Adam, pada langit ini nampak Nabi sekian, sampailah kepada atas sekali Ibrahim AS. Kan kita baca kisah Isra Mi'raj tu, takkan tak faham lagi Allah di mana? Atas lah. Takkan kata di mana-mana tak bertempat. So kita nak buang mana kisah hadis tadi. Amal kita diangkat ke atas. Solat subuh, kita subuh, malaikat yang salin amal kita malam tadi bersama kita sampai solat subuh tadi. Dan lepas tu dia naik ke atas, laporkan amalan harian kita. Malaikat yang salin amal siang turun solat subuh dengan kita tadi. Kan nanti petang kan asar, malaikat yang salin amal kita siang akan naik pula. Malaikat salin amal kita malam pula turun. Tu kalau orang kata asar akan buat apa? Tengok cerita Hindustan. Itulah kita punya rekod. Malaikat ditanya, engkau datang, hamba aku buat apa? Engkau tinggalkan dia buat apa? Tapi malaikat tu gimana? Soalan. Dia gimana? Naik dan turun. So kenapa timbul masalah bila kita kata Allah di atas? Jadi tajuk. So kumpulan ni dia tak nak beriman. Dia kata tak betul. Jadi dia sahihkan hadis-hadis bukan. Imam Ahmad bin Hanbal kata hamun hadis sahih. Dan dia kata apa? Hadis-hadis ini yang ditolak oleh golongan Jahmiyah ni, talaqathal ummatu bil qabul, telah diterima ia oleh umat ini dengan penerimaan. Dia kata wa tamurul akhbaru kama ja'at, dan umat Islam telah menjalankan, dia lepaskan khabar-khabar tadi macam mana ia datang, tanpa ubah, tanpa selewengkan kalimah. Sebab tu beliau semua lahir 164. So kalau kita kata beliau dengan macam Imam Malik bin Anas ataupun atas lagi daripada itu, dia tak sempat Imam Malik, dia sempat Imam Malik. Cuma ceritakan siapa di atas. Jarak mereka dengan Nabi mungkin 2 atau 3 orang. 2 atau 3 orang. Macam Imam Malik bin Anas, dia riwayatkan hadis daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, daripada Rasulullah. Jarak 2 orang macam tu. Ni kata sanad paling tinggi. Imam Bukhari kata sanad paling tinggi adalah Malik daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, daripada Rasulullah. Sangat dekat. So ini dia kata hadis-hadis itu telah diterima oleh umat dengan penerimaan. Okey, dan maka diterima dia macam tu juga. Okey, disebut dalam kitab mana ini, disebut dalam perbualan ni dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i oleh Ibnu Abi Hatim, muka surat 182. Keempat, berkata Abdullah bin Ahmad, anak dia Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dia kata sungguhnya Ahmad bin Hanbal berkata, man za'ama anna Allah la yatakallamu, barang siapa yang berkata Allah Ta'ala tak berkata-kata, faqad fahuwa kafirun, maka dia telah kafir. Sebab dia menafikan apa yang Allah Ta'ala kata tentang dirinya. Bila kita tak percaya satu huruf daripada Al-Quran, antara huruf kita percaya, maka kita telah kufur terhadap Al-Quran keseluruhannya. Okey, illa annana narwi hadhil ahadith kama ja'at, melainkan bahawa benda ni telah jelas dan kita riwayatkan hadis ni macam ia datang. Macam mana ia datang, macam tu kita riwayatkan, tak ada kita ubah sedikit pun. Ini disebut dalam Tabaqat Hanabilah jilid pertama muka surat 56. Kelima, daripada Hanbal, dia kata bahawa ditanya Imam Ahmad bin Hanbal mengenai melihat Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Melihat Allah di hari akhirat. Ini kumpulan yang konon nak sucikan Allah daripada sifat makhluk, dinafikan Allah dilihat pada hari kiamat. Sebab kalau Allah Ta'ala dilihat, maka dia bertempat. Bila bertempat, dia ada atas, ada bawah, di kiri kanan, maka dia makhluk, maka tak boleh. Allah tak dilihat. Allah kata, bagi tahu kita, Nabi bagi tahu kita, tapi masih salah. Sebab apa? Bertentangan dengan idea ilmu kalam, logik akal. Logik
akal. Sedangkan kita kata, kita baca apa hadis Nabi kata, firman Allah Ta'ala, tapi kita tak tahu cara. Ia akan berlaku macam yang Nabi sebutkan. Ini benda yang patut kita beriman, cara kita beriman dengan hadis-hadis asma dan sifat. Okey. Dia kata sini, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, bila tanya mengenai hadis-hadis melihat Allah Ta'ala, dia kata hadis-hadis yang sahih kita beriman dengannya, nu'minu biha wa nuqirru, dan kita memperakui, wa kullu ma ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam bi asanid jaydatin, dan setiap apa yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad-sanad, sandaran-sandaran yang elok, nu'minu bihi wa nuqirru, kita beriman dengannya dan kita memperakui. So macam kita sekarang ni, macam contoh bila kita kata siapa ibadat tanpa niat yang betul, kalau niat bukan kerana Allah, maka amalan tertolak. Rujukan kita hadis tu satu je, innamal a'malu binniyat. Hadis tu yang ceritakan balik daripada Nabi hanya Umar, dan cerita daripada Umar seorang tabi'in, cerita daripada tabi'in tadi seorang tabi'in lain. Tapi kita jadikan dia pegangan agama kita untuk amal kita sah atau batal. Kenapa berkenaan akidah kita tentang Allah Ta'ala, kita kata tak boleh satu cerita je yang sahih, kena banyak-banyak, 10 lebih 10 pun kita kena percaya. Ini realiti yang sebenarnya dipermain-mainkan oleh ahli kalam untuk merosakkan akidah umat Islam. Dan ni disebut dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah oleh Lalaka'i, jilid 2 muka surat 507. 507. Dan kitab sunnah muka surat 71. Keenam, telah membawakan Ibnu Jauzi dalam kitab Manaqib tentang Imam Ahmad bin Hanbal, Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata satu surat dinukilkan satu surat Ahmad bin Hanbal kepada Musaddad, salah seorang lelaki di zaman dia, dan dalam surat tersebut dia kata apa? Sifullaha bima wasafa bihi nafsah, sifatkanlah Allah dengan apa Allah sifatkan dengannya dirinya sendiri. Wanfau anillahi ma nafahu an nafsihi, nafikanlah daripada Allah Ta'ala apa Allah nafikan daripadanya, daripada dirinya, daripada sifat-sifat tersebut. Apa Allah Ta'ala kata dia ada, kita kata ada. Apa Allah Ta'ala kata tak ada, maka jangan kita kata ada. Ini Syariah A'la Nubala jilid ke-10 muka surat 591, dan kitab Tahzibut Tahzib Ibn Hajar Asqalani jilid 10 muka surat 107. Ketujuh, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, dan dia kata apa? Dan menyangka Jaham bin Safwan, dia kata mendakwa Jaham bin Safwan, annaman wasafallahu bi syai'in, siapa yang sifatkan Allah dengan sesuatu, mimma wasabahi nafsah fi kitabih, dengan apa Allah sifatkan dengannya dirinya dalam kitabnya, au haddatsa anhu rasuluhu, atau diceritakan sifat tadi oleh Rasul Allah Ta'ala, itu Muhammad SAW, kana kafira wa kana minal musyabbihati, orang tu kafir dan orang tu adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Lepas tu kalau kita dengar zaman sekarang, ada orang kata siapa kata macam ni menyifatkan Allah, menjisimkan Allah, sebenarnya orang tersebut adalah pengikut kumpulan Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan. Dia bukan pengikut ahli sunnah wal jamaah. Pasal dia nak keluarkan orang ramai daripada fahaman asal salafus salih. Ke-8, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, nahnu nu'minu bi anna Allah 'alal 'arsy, kita beriman bahawa Allah Ta'ala di atas arash. Macam mana yang kita sebut Isra Mi'raj, Nabi naik ke mana? Ke atas. Ini di arash. Kaifa sya'a, dan cuma macam mana dikehendaki. Kita tak boleh letak bayangan, sebab Allah Ta'ala tak ada contoh. Tak ada contoh, tapi macam Allah Ta'ala sifatkan macam tu. Kita faham kalimah. Bila haddin, tanpa batasan. Tanpa batasan. Wala sifatan yablughuha wasifun, dan tak ada sifat yang boleh sampai seorang yang menyifatkan Allah Ta'ala, seorang yang describe Allah Ta'ala, tak akan sampai kepada batasan mana-mana, ataupun yahudduhu hadda, dibataskan oleh siapa dengan satu batasan. Fasifatullah minhu walahu, kerana sifat Allah dari Allah dan juga milik Allah Ta'ala. Wa huwa kama wasafa nafsahu, dan Allah Ta'ala seperti mana disifatkan dirinya. La tudrikul absar, dan tidak dicapai Allah Ta'ala oleh penglihatan. Ini jelas. Dia bukan kata Allah Ta'ala macam kita, tapi dia kata tak dicapai oleh penglihatan. Pasal Quran kata macam tu. Tapi masalah tak sampai bila benda tersebut, para sahabat sendiri bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal nara rabbana yaumal qiyamati, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat? Menunjukkan pada masalah kiamat tu tajuk lain, dunia tajuk lain. Dunia takkan ada siapa-siapa
boleh melihat Allah Ta'ala, boleh mengetahui Allah Ta'ala lebih daripada batasan dalil yang datang. Tapi zaman kita sekarang banyak orang belajar hadis Nabi tak nak, belajar apa tentang sifat diri dia dan Quran tak nak, tapi dia belajar ilmu makrifat. Kalau tak kenal dekat dunia, tak kenal dekat mana, habis dia, jadi lain pula. Belajar makrifat hakikat, lain sekali tinggal syariat, kerana dia rasa macam ini bukan realiti, tak payah, tak perlu. Okey, baik. Ini disebut oleh Darut Ta'arud An-Naql wal Aql oleh Ibn Taymiyah jilid 2 muka surat 30, menolak pertembungan di antara akal dan nukilan. Okey. Ke-9, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, man za'ama anna Allah la yura fil akhirati, barang siapa yang mendakwa bahawa Ta'ala tak dilihat pada hari kiamat, pada hari akhirat, fa huwa mukafirun mukadzib bil Quran, maka orang tu adalah kafir, mendustakan Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Ini dalam kitab Tabaqat Hanabilah jilid 1 muka 59 dan juga 145. Yang ke-10, an Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dan Allah bin Ahmad bin Hanbal qala, beliau berkata, sa'altu abi an qaumin yaqulun, aku tanya bapa aku punya satu kumpulan manusia yang berkata, lamma kallamallahu Musa lam yatakallam bisautin, apabila ketika mana Allah Ta'ala berkata-kata pada Musa, Allah tak berkata-kata dengan suara. Dia benda ni kita faham, berkata-kata. Ya awak sibuk buat apa? Dia kata kalau dengar suara macam mana? Ini masalah. Allah dengarkan Musa, dengarlah, apa saya tak dengar pula? Suaralah. Kalau kita macam mana kita contoh? Allah Ta'ala kata adalah. Okey. Faqala abi, maka berkata Ahmad bin Hanbal, takallamullah bisautin, berkata-kata Allah Ta'ala dengan suara. Wa hadhil ahadis narwiha kama ja'a, ini hadis-hadis yang kita riwayatkan ia macam mana ia datang, yang menyatakan Allah Ta'ala berkata-kata pada Musa dengan suara dan juga huruf. Okay. Ini dan Tabaqat Hanabilah jilid 1 muka 185. Dan yang terakhir daripada Abdus bin Malik Al-Attar, beliau berkata, sami'tu Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, ini antara anak murid dia dengar dia cakap, dia kata apa? Al-Quranu kalamullah, Quran itu kalam Allah, walaysa bimakhluqin, bukannya makhluk, wala tad'ufu an taqula laisa bimakhluqin, dan kau tak lemah untuk mengatakan Quran bukan makhluk. Sebab Quran kalamullah. Bila kita sifatkan Quran bukan makhluk ke, Quran itu makhluk ke, ya? Quran itu makhluk, kita seolah-olah apa tahu? Kita bukan seolah-olah macam kita apa? Cakap benda tak pernah dicakap. Saya ulang balik, Nabi tak kata, sahabat tak kata. So kita kata Quran bukan makhluk, Quran itu makhluk. Kenapa? Dan dia kata tak lemah untuk kita mengatakan Quran bukan makhluk. So tak dikatakan oleh Al-Quran, tak dikatakan oleh sunnah sedemikian. Ini yang benda Imam Ahmad bin Hanbal pada dua khalifah yang pertama tu, dia jawab macam tu. Bila kumpulan Mu'tazilah tu tanya, dia kata bawa sini Quran, bawa sini hadis, untuk aku terima. Kalau cakap engkau aku tak nak dengar. Bawa Quran, bawa hadis. Mana Quran makhluk tu datang mana? Sebab conclusion yang kita faham tadi tak bukan daripada kalam Allah, bukan daripada hadis Nabi. Conclusion, keputusan yang kita buat. Fa inna kalam Allah minhu, sebab apa kita tak rasa lemah untuk kata kalam Allah bukan makhluk? Kerana kalam Allah daripada Allah sendiri. Dia sebahagian daripada Allah Ta'ala sendiri, sifat Allah yang bukan kita boleh sifatkan sifat makhluk. Walaysa minhu syai'un makhluk, dan tidak ada sesuatu dari Allah pada Allah Ta'ala tu yang makhluk. Kalam tu pada dia. Kenapa kita kata kalam tu makhluk? Ini syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah oleh Lalaka'i jilid 1 muka 157. So jadi itu alhamdulillah kita selesaikan dah tajuk tentang akidah imam empat mazhab, empat imam yang terkenal sebagai imam mazhab. Mereka mempunyai akidah. So janganlah kita terpengaruh dengan fahaman-fahaman pelik yang kata saya bermazhab Syafi'i, akidah Asy'ariyah, tasawuf Imam Ghazali, dia jadi pecah agama tu ikut segmen. Sedangkan imam-imam yang asal yang kita ikuti dalam masalah ibadat kita, mereka beriktikad kepada Allah Ta'ala dengan iktikad yang betul. Kenapa kita lari kepada orang yang datang kemudian dan kita kata orang ni lagi tahu daripada berbanding imam empat mazhab tentang akidah? Ini benda realiti yang banyak umat kita, umat Islam kita ni terkeliru. So jadi penulis ni kata, dan Allah lah yang saya mohon untuk jadikan amal kita ikhlas kerana wajahnya yang mulia, dan agar ditaufikkan semua kita untuk petunjuk kitabnya dan juga bergerak di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Dan Allah Ta'ala lah tujuan daripada tajuk kita bentangkan ni, dan dia memadai untuk kita sebaik-baik tempat pergantungan. Dan akhir seruan kita, segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam. Inilah alhamdulillah kita habiskan, kita baca sikit demi sikit kan, minggu demi minggu, pakai bulan lah, bulan jumpa bulan-bulan, sebab kita tak nak baca sekaligus. Kalau tidak, benda macam ni kena buat daurah sehari, start 9 pagi habis 5 petang, bincang habis baru boleh. Kalau tidak, kita jumpa lepas solat subuh macam ni, ataupun lepas solat isyak ke, tak lama untuk kita bincang, sejam tak cukup, sebab kita nak fahamkan benar-benar bahawa para imam 4 mazhab memang ada akidah. So kalau orang tu datang dengan ikut akidah orang lepas tu, seolah dikata imam-imam ni tak ada akidah, ada fiqh, tak ada akidah. Jaga-jaga baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.